Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Sabah terkenal dengan semangat toleransi yang tinggi dalam hubungan antara kaum dan agama. Walaupun Islam adalah agama rasmi Malaysia, negeri ini mempunyai pendekatan yang lebih terbuka dalam menangani isu-isu keagamaan dan budaya. Menurut Ketua Penerangan Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk John Niston Bangkwai, keunikan ini perlu diiktiraf dan dijadikan contoh kepada negeri-negeri yang lain di Malaysia. Datuk Johnston Bangkwai mengulas keputusan Kabinet Persekutuan untuk membatalkan cadangan garis panduan yang melarang umat Islam menghadiri tempat ibadat bukan Islam dan menghadiri acara keagamaan mereka. Keputusan ini katanya selaras dengan pendekatan inklusif yang diamalkan di Sabah. Itu menunjukkan kesedaran kerajaan terhadap sensitiviti masyarakat Malaysia dalam isu-isu agama dan kaum, katanya dalam satu kenyataan pada 7 Februari. Beliau menambah bahwa garis panduan itu masih dalam peringkat cadangan dan perbincangan mengenainya sedang berjalan. Kerajaan Sabah katanya tidak pernah meminggirkan badan keagamaan bukan Islam. Malah, peruntukan bagi badan keagamaan bukan Islam di Sabah terus meningkat. Pada tahun ini, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 70 juta ringgit, meningkat 13,25 juta ringgit berbanding 56,75 juta ringgit pada tahun 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor menurutnya telah berulang kali menegaskan komitmen kerajaan negeri untuk berlaku adil kepada semua pihak tanpa mengira kaum dan agama. Katanya lagi, keamanan dan keharmonian Sabah adalah keutamaan kita. Kita sentiasa pastikan tiada mana-mana kaum atau agama akan dipinggirkan. Selain daripada sokongan kewangan kepada badan agama, Sabah juga menggalakkan keharmonian melalui pelancongan. Johnston yang juga merupakan pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah ataupun STB memaklumkan bahwa inisiatif seperti Harmony Walk atau Run telah diperkenalkan. Program ini melibatkan lawatan ke beberapa tempat ibadat utama seperti Masjid Negeri, Gereja Sacred Heart, Kuil Sikh Gurdwara, dan Kuil Buddha Pek Nam Tung. Ia bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana kepelbagaian agama di Sabah mampu hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Tambahnya lagi, Sabah bukan negeri yang bergantung kepada garis panduan ketat. Sebaliknya, kita mengutamakan dialog terbuka dan sikap saling menghormati untuk memastikan perpaduan. Namun di sebalik pujian terhadap keharmonian Sabah, keputusan Kerajaan Persekutuan untuk menarik balik garis panduan ini menimbulkan persoalan yang lebih besar. Adakah Sabah kini semakin berbeza dengan Semenanjung dalam pendekatan terhadap isu agama dan kaum? Jika kita melihat sejarah politik dan sosial Malaysia, Sabah dan Sarawak sering dianggap sebagai fixed deposit dalam politik nasional, tetapi semakin lama, identiti kedua-dua negeri ini semakin kuat dan berbeza daripada Semenanjung. Kita perlu memahami bahwa Sabah mempunyai sejarah hubungan antara kaum dan agama yang jauh lebih harmoni berbanding kebanyakan negeri di Semenanjung. Sejak sebelum merdeka dan pembentukan Malaysia pada tahun 1963, Sabah terkenal dengan masyarakat majmuknya yang hidup dalam harmoni. Islam, Kristian, Buddha, dan agama-agama lain diamalkan dengan penuh hormat tanpa ketegangan besar. Malah, ramai keluarga di Sabah terdiri daripada pelbagai latar belakang agama menjadikan toleransi sebagai sebahagian daripada kehidupan seharian. Di Semenanjung pula, isu kehadiran umat Islam ke tempat ibadat agama lain seringkali mencetuskan kontroversi. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, beberapa insiden telah berlaku, seperti larangan terhadap pemimpin Islam untuk memasuki gereja atau menghadiri perayaan agama lain, yang membawa kepada perdebatan sama ada ini selaras dengan prinsip Islam itu sendiri.
Dalam konteks ini, Sabah dilihat lebih terbuka, dan keputusan untuk tidak mengenakan sekatan seperti itu mencerminkan budaya harmoni yang telah lama diamalkan di negeri ini. Namun persoalannya, adakah perbezaan ini akan menyebabkan jurang antara Sabah dan Semenanjung semakin melebar? Peruntukan yang semakin meningkat kepada badan keagamaan bukan Islam di Sabah juga boleh mencetuskan reaksi negatif dalam kalangan pihak tertentu, terutamanya jika dibandingkan dengan pendekatan di Semenanjung yang sering menimbulkan ketegangan dalam hal pembagian dana keagamaan. Jika di Semenanjung, isu seperti ini sering mencetuskan kontroversi, tetapi mengapakah kalau di Sabah ia diterima dengan lebih terbuka? Selain itu, adakah pendekatan Sabah boleh dijadikan model perpaduan nasional? Atau ia hanya relevan dalam konteks negeri itu sendiri? Jika Sabah boleh hidup harmoni tanpa memerlukan garis panduan ketat, mengapa di Semenanjung sering timbul isu-isu perkauman dan ketegangan agama? Adakah ini berpunca daripada perbezaan struktur sosial atau adakah faktor politik yang memainkan peranan lebih besar? Persoalan lain yang timbul adalah sejauh mana identiti Sabah akan kekal unik dalam lanskap politik Malaysia. Dengan semakin banyak pihak di Sabah menuntut lebih banyak autonomi, termasuklah dalam aspek agama, pendidikan, dan pentadbiran negeri, adakah ini petanda bahwa Sabah ingin menentukan hala tujunya sendiri, berasingan daripada modal nasional yang didominasi oleh Semenanjung? Keunikan Sabah dalam aspek keharmonian kaum dan agama tidak dapat dinafikan. Namun persoalannya, adakah Malaysia bersedia untuk mengikut jejak Sabah? Atau perbezaan ini akan semakin melebar sehingga menimbulkan ketidakfahaman antara Sabah dan Semenanjung? Apakah langkah seterusnya yang perlu diambil oleh Kerajaan Persekutuan untuk memastikan bahwa pendekatan Sabah dalam keharmonian kaum dan agama dapat dikekalkan tanpa menjejaskan hubungan dengan kerajaan pusat? Mungkin sudah tiba masanya untuk Malaysia melihat semula pendekatan terhadap isu-isu perkauman dan keagamaan. Sabah telah menunjukkan bahwa keharmonian boleh dicapai melalui sikap keterbukaan, dialog, dan toleransi yang sebenar. Tetapi, adakah pihak-pihak di Semenanjung bersedia untuk mengubah pendekatan mereka? Apakah pendapat Anda? Adakah Malaysia perlu mencontohi pendekatan Sabah atau ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan? Berikan pandangan Anda dan ulaskan pandangan atau pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini, Current Sphere MY. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.